Tak putus je lah kat sekolah ni, tu je. Slow gila. Okay. Baik. Okay, dah mula rekod dah. Saya mula. Saya mulakan kembali. Okay. Tadi saya terangkan tentang nilai K yang perlu sama untuk berubah secara langsung ataupun berubah secara songsang. Okay, saya harap awak dapat tangkap. Iman Muzakir, kelas yang sebelum ni ada pernah masuk kelas saya? Ada masuk. Ada. Kelas pertama tu pernah masuk lah? Ada. Okey. Maksudnya okey tu. Maksudnya dah lama lah masuk sekolah ni. Saya tak tahu. Dah awal lah. Okey, tak apa. Baik, untuk cari nilai K, kita perlu darab XY. Okey, awak perlu darab XY. Jadi apa yang awak perlu buat, awak darab XY maknanya awak darab 1 dengan darab 6. Maknanya awak akan dapat apa tu? Saya buat balik, kotak kat sini. 1 kali 6 dapat 6. 4 kali dengan 1/2 dapat apa? 6. 2. 6 eh? 6. 2 kali 3, 6. 2/2 kali 2? 5. 3 kali 1? 3. Jadi kita nampak jelas kat sini, Y tidak berubah secara songsang dengan X. Okay, kenapa kita buat keputusan tu? Based on this. Tak sama. Okay, K tu tak sama. Nilai 6 lah, ada 5 dengan 3. Jadi bila nilai K tidak sama, maka dia tidak berubah secara songsang. Okay, kita kena faham bahawa yang sebelum ni, kalau berkadar langsung, graf dia akan jadi macam ni. Okay. Dia patut lagi cantik lah, dia patut macam ni lah. Dia potong dekat origin dan dia berkadar langsung macam tu. Dan kadar tidak langsung ataupun kadar songsang, ini Y, yang ni X. Kadar songsang. Okay. Dia punya graf jadi macam ni tau. Y, X, berkadar songsang dia jadi macam ni. Boleh faham tak? Kadar songsang. Tapi, walaupun dia kadar songsang macam tu, kita nak, kan saya kata nilai K kena sama, dia jadi garis lurus. Jadi untuk jadi songsang itu, jadi graf garis lurus, kita perlu buat Y sama sini 1/X. Barulah dia jadi macam ni. Okay, kita tukar. Yang ni Y berkadar langsung 1/X. Yang ni Y sama dengan K per X ataupun sama lah 1/X. Okay. Boleh faham tak? Saya masuk gua sekali. Boleh ya, terima kasih. Batin macam ngantuk Batin. Betul Batin? Baru sebelah. Tidak. Alright, saya teruskan. Saya tahu ada yang dah buat, tapi kita kena buat jugalah. Tu ada yang kita kena ingat semua, ada yang tak berapa. Jadi yang ni pun sama, saya perlu darab, saya dapat apa? 1 darab 3.6 dapat 3.6. 2 kali 0.9 saya dapat 3.6. 3 kali 0.4, 3 dapat apa ni? 3.6. 3.6. 3.6. 4 kali 0.225 dapat? 3.6. 3.6. Dan 5 kali 0.144 dan mestilah 3.6 juga. Okey, dan kita dapati semuanya sama. Jadi soalan B, Y berubah secara apa? Songsang dengan X kuasa 2. Songsang dengan X kuasa 2. Sebab soalan kata berubah secara songsang dengan X kuasa 2 kita tengok kat situ. Okay. Jika ia tuliskan hubungan dalam bentuk perubahan. Jadi bentuk perubahan dia Y 1/X². X kuasa 2. Okay.
Ini satu dan ini satu. Boleh? Saya teruskan. Boleh. Boleh. Okay. Good. Alright, soalan bagi satu jadual yang mempunyai jadual di bawah menunjukkan nilai arus, okay, I ampere yang mengalir melalui liter dengan nilai rintangan R, ohm. Okay, jadi dia bagi rintangan dia 42, 35, 30, 31, 15 dan dia bagi juga arus ataupun nilai I 5, 6, 7, 10. Dengan melukis graf I lawan 1 per R. Kalau kita tak ada 1 per R kat situ, kena cari lah. Menggunakan skala yang sesuai, tentukan sama ada I berubah secara songsang dengan R. Jadi kita nak tahu berubah secara songsang, macam saya kata tadi, kita kena lihat. Kita tak tahu songsang ke tak, kita kena tengok graf. Kalau graf tu boleh jadi garis lurus, dia barulah dia adalah satu maksudnya persamaan ini berubah secara songsang. Kalau kita dapat graf ini garis lurus. Jadi kita perlu buat graf lah. Jadi first sekali kita cuba besarkan sikit graf ni. Saya harap awak nampak. Okay, nilai yang lain tu awak boleh lihat. Awak tak ada buku teks kan? Tak ada. Okay, saya harap yang boleh buka buku teks pakai laptop ke apa, buka lah kalau ada. Sebab saya nak besarkan graf ni kan boleh. Sebab nak lukis ya. Tapi nilai kat sini kita kena siapkan dululah. Jadi sebab soalan ni dia minta I lawan dengan 1 per R. Jadi jelas kat sini kita perlu ada nilai 1 per R tu lah. Kita kena ada 1 per R, kena ada. Kalau tidak kita tak boleh nak buat graf ni. Okay. Kita kena ada nilai ni. Untuk kita lengkapkan graf kita. Okay, jadi saya perlu dapatkan 1 per R. Macam saya dapat 1 per R. Jadi saya perlu bahagilah 1 bahagi R. R nilai ni 42 ni. Kita tekan kalkulator. 1 bahagi 42 dapat apa? 1 bahagi 42. Dapat 0.224. 0.24 0.24 Jadi 0.024. Betul kan? Betul. So awak bahagi lagi Betul. 1 bahagi dengan 35. So awak dapat 0.029. 0.29. Bahagi lagi awak dapat 0.033. 033. Awak bagi 1 bahagi 21 awak dapat 0.048. 048. Dan 1 bahagi 15 awak dapat 0.067. 0.067. Ya, okey. Okey, so jadual kita pun ada, baru kita boleh buat graf dengan melukis graf I lawan 1 per R. Jadi kita pakai pen merah lah. Alamak tak straight. Okey, boleh lah tu. Okey, boleh nampak tu. Sekarang ni saya ada nilai I saya ataupun A. Dia di sini 1 per R ataupun nilai ohm. Ohm ni pun jadi negatif 1 je ni. 1 per ohm lah lebih kurang. 1 per ohm. Okey. So untuk yang nilai arus tu kita ada nilai 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 10, 14. So saya perlu sampai 14. So saya pakai 14. So kalau saya pakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tak lepas. Saya pakai 2, 4, 6 lah. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey, 6, 6. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Untuk nilai 0.1 per R ni saya kena tengok 0.21, 0.29 ni saya kena pakai nilai 0.1. Saya kena pakai 0.01. Okey, 0.01, 0.02,
0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07. Okay, tak boleh lebih. 0.067 tu tak lebih 7 lah. Okey dah, boleh lah. Okay, jadi sekarang ni saya menggunakan pen hitam untuk tanda titik saya yang pertama, iaitu 5, 0.024. Okay, ni titik ni 5, 0.024. Jadi saya pakai 5. Saya ambil 5 dulu. 5 tengah ni, kat sini. 0.024 ni, saya pergi kat 0.02, betul saya ambil 4 kotak. Jenuh tak tengok ni. Awak pergi kat 0.02 ni, saya beritahu awak tambah 4 kotak. Satu kotak kecil ni. 1, 2, 3, 4. Okey, kotak kecil. Okey, 0.024. Okay, sebab kalau sampai 0.5 sampai 0.0 ni, dia jadi 0.03 lah. Setiap kotak, satu kotak tu nilai 1 lah, 0.001. Okay, jadi kita pergi ke nilai yang kedua, 6. Dan ni 6, 0.029. 6 sini 0.29 ni 0.03 lah, tapi dia kurang satu kotak. Lebih kurang kat sini. Okay, lebih kurang lah. Okay, satu lagi 7, 0.03. Okay, dekat 7, sini tengah-tengah. Tengah-tengah. Lepas tu dia kata 0.03. Pergi dekat 0.03 ni tambah lagi 3. 3 kotak. 1, 2, 3. Okay, lebih kurang lah. Okay, lepas tu saya dapat 10 kat sini. 0.048. 0.048 ni saya pergi kat 0.4, lepas tu saya kena pergi 8 48 lah. 1, 2, 3. Atau pergi ujung tolak 2. Okay, lebih kurang macam tu. Dan titik terakhir saya adalah 14, 0.06, lepas tu 7. Ataupun pergi ujung tolak 3. Di ujung tolak 3. Lebih kurang 1, 2, 3. Lebih kurang sini. Okey tak awak saya ke tak ni? Senyap sunyi je. Okey. Okey, jadi saya dapat satu graf garis ni. Saya pun pakai pembaris lah sepatutnya, tapi saya tak ada pembaris ni. Sambung. Okey, jadi ini adalah graf yang kita patut lukis lah. Soalan ni suruh cari graf je ke? Lain tak suruh cari. Dengan melukis graf ni tentukan sama berubah secara soal. So, soalan dia tanya berubah secara songsang ke tak? Awak rasa berubah secara songsang ke tak? Berubah secara songsang. So, jawapannya ialah berubah secara songsang. Sebab kita dapat satu garis lurus. Okay, kita 1/R dia, kita dapat dia garis lurus. Maksudnya K dia ada sama, iaitu kecerunan. Baik, kita teruskan soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Diberi bahawa G 0.15 apabila H sama dengan 8. Ungkapkan G dalam sebutan H jika A, G berubah secara songsang dengan H. Yang ni kan kita pergi dekat ayat pertama dulu ni. Lihat dia cakap ni, kita tulis dulu. Okey, dia kata G berubah secara songsang dengan H, terus kita tulis G berubah secara songsang tu secara songsang tu terus 1 per H. Tu ayat dia. Mana kita tukar dalam bentuk ni lah, simbol lah ataupun persamaan kadar. Ini bukan persamaan lah, ni ungkapan kadar songsang. Okay, lepas tu kita tukar kepada sama dengan, kita tukar sama dengan automatik dia jadi apa? K 1 per H. Okay, awak boleh K per H pun boleh. Okay, sekarang kita tengok apa dia bagi. G sama 0.5. Okay, sebab kita sekarang nak cari nilai K berapa. Okay, saya tak ada nilai K berapa.
Jadi G 0.15, jadi saya masuk nilai G 0.15. Saya masuk nilai H iaitu 8, maknanya saya tulis balik K sama dengan K 1/8. Okey, yang warna hijau tu benda yang kita masuk lah dari sini dengan sini. Okey, benda yang kita masuk. Jadi kita tekan calculator. So kita akan dapat K sini 0.15 kali dengan 8 lah. Jadi K sama dengan berapa? 1.2. 1.2. Terima kasih. Jadi kita dapat nilai K, kita tengah seronok lagi. Okey. Dia ada game dia tak habis lagi. Okey, iaitu kita kena buat, dia minta apa? Dia nak ungkapkan G dalam sebutan H. Jadi kita ungkapkan G dalam sebutan H, tapi kita ada nilai dengan ada nilai yang baru, nilai K ni. Kita masukkan nilai K tu, maknanya jawapan akhir kita, maka K ataupun G sama dengan 1.2 per H. H. Boleh tulis macam ni lah. Okay, ini jawapan dia. Okay, itu untuk A. Untuk B, pakai pen biru pula, B. G berubah secara songsang dengan K square. Macam tu. Betul lah? Betul. Okay, betul lah. Lepas ni saya nak minta apa present macam dulu-dulu boleh tak? Bosan lah saya cakap dengan orang. Cikgu boleh. duduk dalam tepi tu tu tengok saya macam tak betul kan. Macam kata dia. Hari tu petik jiran. Ni petik cikgu lah cikgu kat sekolah. Mana ada jiran kat sini. Okey. 1 per H square. Jadi sekarang Kak teruskan G sama dengan apa? K per H. K per H square. Boleh tulis ni. Lepas tu masukkan nilai G. G ni saya masuk berapa? 0.15. 0.15. K sama dengan H square kita adalah 8 square. 8 kuasa square. Jadi nak dapat K, maknanya K sama dengan 8 square kali dengan 0.15. Jadi K sama dengan berapa tu? 9.6. 9.6. 9.6. Terima kasih. Jadi maka jawapan akhir saya adalah G sama dengan 9.6 9.6 per H H square. square. Okey, jangan lupa H kita punya persamaan dekat sini. Okey, jadi siap untuk B. Soalan C pula. Soalan C dia minta kita bagi G berubah secara songsang. G berubah secara songsang dengan punca kuasa 3H. Jangan lupa satu per punca kuasa 3H. Punca kuasa 3H. Okey, itu cara tulis dia. G berkadar langsung ataupun berkadar songsang. Bukan berkadar langsung, berkadar songsang. Kita letak satu kat atas. Okey, jadi saya tukar G sama dengan K per punca kuasa 3H. Okey, lepas tu apa dia? Nak buat apa ni? Ganti nilai Ganti nilai G dengan H. G berapa? 0.15. 0.15. K sama dengan punca kuasa 8. 238. So punca kuasa 38 ni berapa? 2 2 kali dengan 0.15 sama dengan K. Jadi K berapa? 0.3. 0.3. Jadi maka dengan ini G sama dengan 0.3 0.3 per H punca kuasa 3. Okey, terima kasih lah kerana layan saya. Saya rasa terharu. Okey, saya rasa macam cakap seorang. Baik. Lepas ni saya nak minta seorang pula lah bagi tahu untuk present jawapan dia. Boleh kot lah. Walaupun awak tak present screen pun tak apalah. Awak just bagi tahu. Bagi tahu je lah kan. Baik, nombor 4. Diberi Y sama dengan 0.5 apabila X sama dengan 16. Hitung nilai Y apabila X sama dengan 0.04 jika. Okay, jika. Jadi saya pakai pen merah ni, maka jika dia bagi Y berkadar songsang dengan 1 per X. Okay, jadi apa kita buat mula-mula selalunya? Tukar.
Tukar Y sama dengan K per X. K per X. Okey, terima kasih. Lepas tu, Ganti nilai. ganti nilai yang dia bagi kat atas ni lah. Iaitu Y sama dengan 0.5, X sama dengan 16. Macam tadi kan? Ha. Kita dapatkan dulu dia punya K. Lepas tu baru kita cari nilai 0.04 ni. Baru kita cari yang ni lagi. Kita cari K dia dulu. Okay. Tu trik dia lah. Kita cari K dulu. Jadi kita masukkan nilai Y kita yang dia bagi iaitu 0.5. K. Lepas tu dia bagi X dia berapa? 16. 1 per 6. 11. Okay. Awak boleh tulis macam ni lah. Awak tulis macam ni pun boleh. Boleh K per 16 pun boleh. Tak masalah. Boleh. Okay, jadi K awak sama dengan 16 kali 0.5 awak dapat 8 lah. 16 kali setengah dapat 8 lah. Okay, jadi bila awak dapat K sama dengan 8, awak kembali kepada asal, iaitu awak kembali kepada awak punya persamaan ni. Tetapi dengan nilai K yang awak dah dapat, iaitu Y sama dengan 8 8 per X. per X. Terima kasih. Lepas tu, oleh kerana kita dah ada nilai persamaan kita yang baru tadi, maka barulah kita cari nilai X 0.04 ni. Okay, jadi kita cari X sama 0.4 maknanya Y sama dengan 8, X kita ganti dengan 0.04. 04. Jadi awak bahagi dengan kalkulator 8 bagi 0.04 je tekan 8 bahagi 0.04. 0.04. Jawapannya 200. Boleh? Boleh. Boleh. Boleh betul ke boleh tu? Yang jawab tu 3 orang dia pun. InsyaAllah. Ui, semua bukan pelajar tekun menteri lah. Apa ni, penyanyi Korea banyak ni. Baik, soalan B. Soalan B dia bagi Y berkadar songsang 1 per X cube. Okey, nak buat apa? Batin, nak buat apa Batin? Baik cerita satu. Saya mana? Tak nak cakap ni. Tukar dalam bentuk persamaan. Alah, macam mana jadi apa? Y sama dengan K per X kuasa 3. Okey, lepas tu? Lepas tu ambil nilai yang dia bagi tadi Y 0.5. 0.5. Okey, lepas tu X dia 16. 16 apa nak tulis? 16 kuasa 3. 16 kuasa 3. Lepas tu, darab Dapat K sama dengan 2048. 2048. Okey. Jadi saya dapat persamaan yang baru apa dia? Maka dengan ini Y dengan sama dengan 2048 per 2048 per X 3. X kuasa 3. Kuasa 3. Okey, dah ke? Belum. Belum, tak buat pula. Ganti nilai 0.04 untuk cari Y. Y sama dengan. Okey, maknanya 2048 bahagi dengan 2048 bahagi dengan 0.04 kuasa 3. 0.04 kuasa 3. Okey, kita dapat apa dia? 320000. Berapa? Banyaknya. 3 2 berapa ada kosong tu? 6. 22 juta. 30 juta. Bagus. Okay, 30 juta. Okey, terima kasih Batin. Sekarang saya nak panggil siapa pula? Sama-sama. Adi ke Adi? Adi. Oh Adi. Adi okey ke? Tak dengar Adi, cuba menjerit sikit Adi. Kuat sikit. Dengar ke cikgu? Hello? Okey, saya nak tulis apa? Soalan C ni dia minta kita Y berkadar songsang dengan 1 per X kuasa 1 per 2. Okey, baik. Baik Adi, poin apa Adi? Okay, first kepada persamaan cikgu. Jadi apa? Jadi Y 0.5
Tukar terus jadi Y05. Relax dulu. Lihat dulu. Relax. Y sama dengan K. Y sama dengan K Perkara per langsung X. ni jadi sama dengan K. Ya. Ah. Per X 1 per 2. 2. Ya. Okay, boleh. Lepas tu buat apa? Y tu tukar kepada 0.5. Okay, Y kita tukar 0.5 sama dengan Sama baik. dengan K. K per 16. K per 16. Kuasa 1/2. Ah. Tak Okay, betul. tidak. Lepas tu kalau K sama dengan 0.5 darab 16. Tekan calculator je ni kan? Ya. Jadi awak buat 16 1/2 sama dengan 0.5. Jadi 16 1/2 ni sama dengan punca 16 3/2. Jadi punca 1 4. 4 kali 0.5 atau 4 kali setengah jawapannya 2 lah. Jadi 2 lah. Jadi K ataupun K sama dengan 2. Lepas tu apa? Lepas tu nak cari ni pula kan. Lepas tu ambil dua tadi. Y sama K 2 dengan tadi. Y sama dengan 2 So per Y sama dengan 2 per X 1 per 2. X 1/2. Okey, very good lah Adi ni. Lepas tu? X tu tukarkan kepada 0.04. Okey. Jadi kita tukar 2 per 0.04 kuasa 1/2 sini Y. Tekan calculator je. Dengan calculator. Okey, dapat sama dengan 10. Betul? Betul. Okey. Awak tekan calculator je benda ni. Sebenarnya susah pun. Okey. Saya D ni saya tak ada tunjuk lah boleh kot. Sama je lah, InsyaAllah. boleh tu juga lah. Boleh eh? Jawapan dia Boleh. Y sama Boleh. dengan 3.684. Okey, ni jawapan dia. Okay, tapi kalau awak tak boleh, awak boleh PMP kat saya lah. Cikgu macam mana, cikgu tolonglah cikgu. Okey, awak boleh terang salah. Cumanya saya sebab dia terlampau obvious. Okey, senang. Terutamanya pelajar-pelajar yang ambil AdMed ni dia senang. Sebab kebetulan kelas kita ni tidak ada kelas belakang kan. Tengah tak ada, belakang tak ada. Jadi saya harap kelas-kelas depan ni tak terima lah. Kalau saya ajar semua, saya memang kena slow. Saya kena apa? Kena Tunjuk satu-satu. entertain semua pihak lah. Ya, kita kena entertain semua pihak lah. Tapi sekarang ni sebenarnya video ni nanti saya nak rakam, saya nak tunjuk kat mereka juga. Lepas tu saya nak kena slow juga. Okay, jadi tak apalah. Jadi saya nombor 5 lah. Kita terus ke nombor 5. Boleh? Ada lagi beberapa soalan lah? Ada lebih kurang tutup lah, sampai tutup. Okey, baik. Kita ada nombor 5. Baik, soalan nombor 5 ni dia kata hitung nilai S dan nilai T. Agak bising kat sini ni sebab ni cikgu ni kan sekolah kelas. Lepas tu cikgu Salihah orang ni last kat sini. Tu yang dia tu kecup kat sini tu. Okey. Baik, 5A ataupun 5. Hitung nilai S dan nilai T bagi setiap ulangan berikut. Sekarang kita nak cari nilai S dengan T kat sini. S, T. Okay. Trick dia ataupun game dia, sebelum kita dapatkan nilai ST tu, kita mesti tengok persamaan ini tukar jadi bukan persamaan, ungkapan Y berubah tu macam saya cakap tadi lah. Kita mesti jadikan dia apa tu dalam persamaan lah. Yang pertama kita tulis dulu Y berubah secara songsang tu. Kita tulislah Y berubah secara songsang 1 per X. Boleh faham dekat ni? Boleh. Okay, lepas tu saya akan tulis Y sama dengan K per X, betul? Betul. Okay, lepas tu saya ambil nilai yang saya tahu. Ini yang penting untuk kita selesaikan nilai, nak dapatkan nilai K, kita pergi yang kita tahu dulu, iaitu 3 dan 2. Okay, pergi yang kita tahu dulu dan dapatkan nilai K. Dan bila dapat nilai K, barulah kita cari satu-satu nilai S dan T. Okay, faham dah kita punya plan kita tu dah
Agak-agak faham kan? Faham. Okay, Faham. so plan kita adalah kita guna apa yang ada dulu. Y kita adalah 2. X kita adalah 3. K kat sini. Jadi kita darab, kita akan dapat K sama dengan 6. Betul? Setuju dengan saya? Ya. Yo. Okey, baik. Oleh sebab kita dah dapat K sama dengan 6, kita balik kepada persamaan yang kita dapat kat sini, iaitu Y sama dengan 6 per X. Boleh? Boleh. Boleh. Dan macam biasa, kita cari nilai ST kita. Jadi sekarang ni, X kita adalah S. Okay, X kita adalah S. Jadi X kita adalah S. Jadi 6 per S. Y kita adalah 1.5. Jadi Y kita ganti 1.5. Okay, ni 1.5. Yang ni S lah. Yang ni S. Okay, jadi 1.5. Jadi nak dapatkan nilai S, maknanya 6 bahagi dengan 1.5. Jadi nilai S kita adalah berapa? Tekan kita 6 bahagi 1. Kita dapat 4. Okay. Jadi kita dapat nilai S kita. Untuk dapat nilai T, macam tu juga kita buat. Iaitu kita Y sama dengan 6 per X balik. Dan kita ambil nilai X kita adalah 5. Jadi 6 bahagi dengan 5 untuk dapatkan nilai Y kita jadi T tadi. Okey, jadi T kita adalah boleh tinggal je nombor 5 ni ataupun buat bagi dalam bentuk perpuluhan. Iaitu 1.2. Okey, boleh? Boleh. Okey, bagus ni Fatin, dia bersemangat lebih Boleh tak semangat pun. Dia kalau ramai pelajar semangat, cikgu pun semangat. Betul tak? Ya. Betul. Boleh. Okey. Saya rasa nanti lain kali lepas ni tak tahu jadi ke tak. Saya nak pakai papan putih lah, pakai papan putih, pakai marker kan. Hubung kamera tunjuk tengok saya. Lagi bagus. Macam ni lah tu pakai tab lah, jonteng-jonteng lah. Tak feeling langsung. Okay, dah tu lebih basic sikit. Baik, B macam mana nak buat? Sama macam tadi dah kan? Sama je, kotak pun sama. Cis, tak ada ubah. Okay, jadi B ni jawapan dia, saya terus pergi kat jawapan lah. Jawapan dia S adalah 25. 25. T adalah 60. 60. Baik, terima kasih yang buat. Okay, pelajar yang tak buat, jangan malu-malu. PM tepi saya. Jangan tu ingat answer sangat ataupun ingat lawa sangat. Tak mau tanya. Okay. Tolong PM tepi saya. Mesej pakai Telegram. Cikgu, saya tak tahu soalan ni. Cikgu, macam mana. Saya akan buat video khas untuk awak. Ajar satu-satu. Dan hantar kat awak. Tapi dengan syarat awak nak lah. Okay. Baik, kita teruskan ke soalan nombor 6. Pun ada jadual juga. Okay, soalan nombor 6 ada jadual. Baik, saya baca soalan. Nombor 6. Sebuah syarikat mencetak sejumlah buku setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan bilangan buah mesin M yang beroperasi dan masa yang diperlukan. So T tu masa lah. T untuk mencetak buku-buku tersebut. Diberi T berubah secara sonsal dengan M. Okay, dia bagi tu pun kalau dia bagi kita tulis je lah. Diberi T berubah secara, bila dia bagi jangan kita banyak. Terus bagi diberi T berubah secara sonsal tulis 1 per M. Okay, boleh? Boleh. Dia bagi kat situ, kita tulis je lah. Boleh. Okay, lepas tu dia okay. Sekarang ni soalan dia tanya, ungkapkan T dalam sebutan M. Itulah kita dah ada ungkapkan T dalam sebutan M ni. Cuma masalah dia, kita tu dalam bentuk ungkapan ni tak ada sama dengan. Jadi kita kena ada sama dengan dah. Dalam bentuk persamaan, ungkapkan dalam bentuk persamaan. Okay, nak ungkapkan dalam bentuk persamaan ni kita kena ada nilai sama dengan. Jadi macam mana tu? Jadi kita ada kat sini T 1 per M sama dengan T, apa dia? K per M. K per M. K per M. Dah siap lah.
Belum. Sebab ada K. Belum. Sebab ada K kat sini. Okey, kita ada nilai pemalas yang perlu dibereskan. So kita minta ambil nilai M sama dengan 6 masuk di sini. Nilai T masuk di sini. Jadi so 10 sama dengan K per 6. Jadi kita dapat K sama dengan berapa tadi? 60. 60. 60. Okey. Dah ke? Siap dah ke? Belum. Belum. Jadi kita perlu dapatkan jawapan akhir iaitu T Maka T sama sama dengan dengan 60 per M. 60 per M. 60 per M. Okey, bagus. Ini jawapan akhir. Saya pun semangat kalau awak semangat. Okey. Alright. Dan soalan B, tentukan nilai P dan Q. Macam tadi lah. Dia sebut P kat sini, Q kat sini. Kita masuk je nilai-nilai M yang kita ada untuk 8 ni. T sama dengan P ke dalam persamaan yang kita ada lah. Okay, persamaan yang kita ada tu T sama 60M yang atas ni, maksudnya T kita adalah P. Betul ya? T kita adalah P. M kita adalah 8. Jadi 60 bagi dengan 8. 8. Jadi P sama dengan 7.5. 7.5. 7.5. Bagus. Tapi soalan nak apa? P dan Q. Satu lagi Q yang belah sana. Jadi yang ini iaitu M sama dengan Q pula. T sama dengan 4 pula. 4. Jadi masuk je lah. Masukkan je lah nilai dekat sini. Jadi kita tulis. Sekejap. Okay. So T sama dengan 60 per M. Kita nilai T kita tadi 4. 4 60 sama dengan 60 per Q. Q. Nanti dia M jadi Q. Jadinya Q pergi sana jadi Q 60 bagi 4 lah. Berapa? 15. Dapat 15. 15. Alright, very good. Terima kasih. Sekarang kita terus ke soalan nombor 7. Tempoh ayunan T bagi suatu badu ringkas berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan graviti G. Dalam satu eksperimen, tempoh ayunan ialah 1.01 saat apabila pecutan graviti sebanyak 9.85 meter per second square. Ataupun pecutan. Jadi kita tengok kepada ayat yang pertama, T bagi satu benda berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 pecutan graviti. Ni kita nak buat ni. Okey, bagi tahu saya dia punya ungkapan dia. T berubah secara songsang 1 per punca T kuasa G. berubah secara songsang 1 per punca kuasa G. 1 per kuasa punca G. punca kuasa 2G. G. Betul ke saya tulis tu? Betul. Betul. Okey, betul kan? Okey, bagus. Jadi baru kita tengok dalam satu eksperimen tempoh ayunan ialah 1.1. Maknanya 1.1 tu adalah T lah, betul? Betul. Tapi sebelum kita ke arah tu kita tukar dulu. Yang ni jadi sama dengan T sama dengan K per punca kuasa G. Jadi baru kita ganti tadi yang ni dalam T, yang ni dalam G. G. Betul. Ganti je. Jadi T kita 1.01 sama dengan K 1 per punca kuasa 2 9.85. 9.85. Jadi kalau awak tekan kalkulator ni pak awak tekan dapat punca kuasa 2, sekejap saya tekan punca kuasa 2 9.85 kali dengan 1.01. So saya dapat kat sini 3.16985 3.17. Betul? Betul. K sama dengan 3.17. Okey, jadi saya letak balik kepada K dalam tu, maka jawapan akhir saya adalah T, maka T sama dengan 3.17 per punca kuasa 2 Punca kuasa Q. Okey, ni buat soalan minta. Soalan minta apa? Untuk kantin dalam student G. Tak minta apa pun. Tu je jawapan. Yang tu je lah jawapan tu.
Dia pun tak minta apa-apa kan. Okey, 1.2C. Boleh saya teruskan? Boleh. 1.2 soalan. Untuk yang ni kita ada berapa soalan? 3 Kita ada 3 je soalan. Okey, kita habiskan. Okay, kita selesaikan kerja kita. Jadual di bawah menunjukkan rintangan bagi seutas dawai. Okey, jadual di bawah menunjukkan seutas menunjukkan rintangan bagi seutas dawai yang berubah dengan keratan rentas jari. Alright. Rintangan dia bagi 1 bla bla bla, jadi keratan rentas bla bla bla. Okey. Tentukan sama ada rintangan R bagi dawai ini berubah secara songsang dengan F square. Okey. Jadi macam mana kita nak tahu dah? Kita nak tahu dia berubah secara songsang ke tak? F square. Jadi kan kita sekarang ni dekat F lah, J square. J square ni apa? Jari kan? Jari ni radius. Okey, radius. Baik, dia macam ni. Kita tambah kotak lagi ya. Tak puan lah. Hampa buatlah tempat yang elok sikit kan. Jadi sekarang sebab dia minta kita J square ni, dia tanya kita R ni berubah secara songsang dengan J square ke tak? Dia nak tanya. Dia tanya macam tu lah, lebih kurang soalan dia. 1 per J square ke tak? Dia ada soalan ni. Jadi nak tahu tu saya kata kita pastikan nilai K dia sama. Okey. Jadi nak dapat nilai K tu kita kena darab R dengan J square. Faham tak faham? Faham. Kita perlu darab R dengan J square. Kenapa J square? Sebab dia yang tanya J square. Dia yang kata dengan R J square. Jadi kita perlu darab R dengan J square. Dan kita kena pastikan jawapan dia semua sama. Baru dia adalah berubah ataupun berubah secara songsang. Kalau dia jawapan tak sama, maka dia bukanlah. Jadi first kali kita kena dapatkan J square tu. Maksudnya 1.2 ni awak kena darab 1.2 kuasa 2. Dapat apa tu? 1.44 J square. Betul ya? Betul. Betul. Calculator. 0.6 kuasa 2 pula. 0.36. Dapat 0.36. 0.4 dapat 0.116 lah kan? 0.3 dapat 0.09. Okay, ini adalah J square kita. Jadi kita kena darab R kita, rintangan tu darab dengan J square. Awak darab 1 dengan 1, 1.4 dapat 1.44 balik. Betul? Betul. Nampak lagi ke bawah. Okay, 4 kali 0.36 dapat 1.44. Tu tanda awal tu sama tu. 9 kali 0.16 1.44. Tu dia. Dan akhir sekali 16 kali dengan 0.09 tu jawapan dia 1.44. Okey. Jadi jelas dan terbukti dan ternyata dan apa lagi? Dan sah bahawa dia adalah R ini adalah R ini berubah Secara songsang. songsangan. Songsangan pula, songsang je lah. Secara songsang Dengan J kuasa 2. J kuasa 2. Okey. Baik. Terima kasih. Soalan B. Hitung jari dawai dalam mm jika rintangannya adalah 25 ohm. Ataupun rintangan dia 25 lah, 25 ohm. Jadi kita tadi dah dapat persamaan yang kat situ, iaitu kita dapat ni soalan B pakai pen kali hitam ni. Kita dapat tadi R adalah berkadar langsung dengan 1 per J square. Lepas tu kita dah terbukti dia adalah berkadar songsang, maka kita boleh tukar R sama dengan K per J square. Betul ya? Betul. Nilai K kita tadi nilai yang sama semua tadi. Kita dapat R sama dengan 1.44 per J square. Jadi nilai J kita sebab soalan tanya tentukan jari kan. Bila dia dawai dia
Jadi awal pula. Jika rintangannya 25. Jadi kita tukar R ni jadi 25. 1.44 per J square. Kita selesaikan J square 1.44 bagi dengan 25. Berapa dapat? 0.0576. 0.0576. 6. Jadi dapat sini J square sama dengan 0.0576 tu Betul. J sama dengan Betul. Dia sama dengan 0.24. 0.24 milimeter. 0.24 Ya. Ya. Okey. Taklah susah mana. Okey tak? InsyaAllah. Saya rasa awak belajar AdMath radian lah kan. Lagi susah betul tak? Betul. Betul ke susah? Saya rasa senang je kot. Apa rumus A? J theta. S sama dengan J theta. S theta lah kan? Ya, S theta. Sama dengan J theta kan? S tu A kan? Ya. Ya. Ya tu belajar tu maknanya bagus. Sebab nanti saya ajar AdMath tak ada pening pada semua orang dah tahu. Okay, saya rasa yang tu lagi susah pada kita belajar sekarang. Betul tak? Okay. Baik, nombor 2. Bilangan kubus B. Kubus ni B yang dihasilkan daripada sejumlah kuantiti logam yang tetap berubah secara songsan dengan kuasa 3 sisinya PCM. Kita tengok ayat ni dulu. Okay, B bilangan kubus yang dihasilkan berubah secara songsan dengan kuasa 3 sisinya P. Okay, so saya nak tulis apa ni? Saya nak tulis B Berubah secara songsan. Bila kadar songsan mestilah satu kat atas. Apa tu? 1 per P kuasa 3. P kuasa 3. P kuasa 3. Jadi P kuasa 3. 3. Boleh kan? Boleh. Boleh. Yang penting kita boleh tulis ni dulu. Kalau kita betul tulis ni, yang lain tu pejam mata habis tak? Kalau awak salah yang ni, P per P kuasa 3. Betul ke? Betul. 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 Sekarang ni saya perlu ganti nilai P sama 16, P sama 1.5 untuk hitung nilai P kat sini. Bukan. Hitung, kita kena ganti P sama 16, P sama 16 untuk dapatkan nilai K dulu. Betul? Okay. Betul. Itu dia punya game dia. Kita dapatkan nilai K, barulah kita cari nilai P. Bila kita ganti, P sama 50. Untuk dapatkan nilai K, P kita ganti dengan 16. K sama dengan P kuasa 3 kita ganti dengan 1.5 kuasa 3. Kuasa Betul? 3. Ya. Artinya K sama dengan 1.5 kuasa 3 darab 16. 54. 54. Okey, dapat nilai K, jangan seronok. Kita perlu teruskan dengan mencari nilai P. Hitung nilai P. Bila B dah 250. Jadi saya tulis balik B sama dengan K kita tadi 54 per P kuasa 3. Di P yang kita dapat dia bagi adalah 250, 54, P kuasa 3, P kuasa 3 lah. Jadi P kuasa 3 boleh duduk naik atas ni, 54 bahagi dengan 250. Apa tu? 0.6. 0.216. 0.216. Jadikan punca kuasa 3 kat situ. So jadi P sama dengan berapa? 0.6 sentimeter. 0.6 sentimeter. Okey, boleh? Boleh. Boleh. Soalan ni banyak lah masuk SPM kan? Amin. Soalan objektif ni saya nak bagi tahu awak ni soalan objektif dulunya. Kalau KS dululah kan, KS Essential tahu lah. Dulu ni semua soalan objektif. Baik, nombor 3. Habis ni. Bilangan ayunan A bagi satu bandul ringkas berubah secara songsan dengan punca kuasa 2 panjang bandul PCM dalam tempoh yang tetap. Diberi bahawa bilangan ayunan ialah 9 apabila
panjang bandul dia bla bla bla. Okey. Kita P dulu dia punya persamaan, iaitu apa tu? A. Okey, A. Lepas tu dia kata kat sini berubah secara songsang. Okey. Dengan punca kuasa 2 bandar. Inilah punca kuasa 2 P cm. Punca kuasa 2 P lah tu. Dengan punca kuasa 2 P. Alright. Jadi saya tulislah balik. A berubah secara songsang. Berubah secara songsang mesti ada 1 kat atas. Per dengan punca kuasa 2. Kuasa P. Punca kuasa 2 P. Itu. Boleh? Boleh. Boleh. A sama dengan K per punca kuasa 2 P. Dah selesai. Okey, habiskan? Awak habiskan? Okey, dah habis dah. Yang tak buat lagi habis kan? So A kita berapa? Ataupun nak dapatkan nilai K ni, A kita adalah berapa? 9. Okey, kat sini ada 9. Jadi 9 sama dengan K per punca kuasa 2 36. 36. Okay, 6 lah. 9 kali 6 54. Jadi K kita adalah 54. 4. Jadi kita nak dapatkan nilai hitung panjang bandul ringkas jika bilangan ayunan ialah 15. Anjay, dah lah buat lagi. Penat lah Janganlah marah. Batin. Relax. Loh, saya minta maaf. Tak apa. Yang penting kita nak keikhlasan kat situ. Okey. Jadi saya tulis balik P sama dengan 54 per punca kuasa 2 P. Okey. Jadi punca kuasa 2 P kat sini tak boleh cari ya. Sebab kita tak berubah nilai apa? Nilai A tu. Jadi A kita berapa? Kenapa? 15. 15. Ni 15 lah. 54. Jadi baru kita mencari punca kuasa 2 P. Jadi kalau saya nak selesaikan ni, saya boleh tak je ni 54 ni saya kena bagi jadi 15 lah. Ya. Dapat apa? 54 bagi 15. Dapat 3.6. 3.6. Lepas tu saya kuasa 2 kan dia kan? Ya. Betul. Dapat 12.96. 12.96. 12.9. 6. Betul lah? Ya. Oh ya, senting. Okay, unik kat situ. Jadi selesai nombor 3, tahniah kepada semua yang buat. Kita terus ke soalan 1.3A. 1.3A saya buat sampai nombor 4 ya. Ya. Okey, baik. Kita cuba buat habiskan semua. Alamak, nombor 1 ni senang je. Yang ni kan ubahan bergabung. Maknanya apa maksud ubahan bergabung? Ubahan bergabung maknanya dalam tu ada ubahan berkadar songsang pun ada, berkadar beri tu Langsung pun ada. Langsung. Kadang-kadang tu dua-dua songsang tu ada. Faham tak? Faham. Dua-dua songsang boleh, salah satu pun boleh, satu langsung, satu lagi. Tapi Songsang. dua-dua langsung tak boleh. Dua-dua langsung boleh tak? Takkan boleh ke? Tak boleh. Boleh tak? Dua-dua boleh juga kan? Boleh. Boleh. Tak boleh. Maknanya tak apa dua-dua tu sebab dia menggunakan unknown yang lain. Satu P, satu Q. Boleh lah. Alright. Maknanya sekarang ni kita pergi ke soalan E. W berubah secara langsung. So saya tulis W berubah secara langsung dengan punca kuasa 3 dan secara songsang. Satu berubah secara langsung, satu berubah secara songsang. Jadi W berubah yang secara langsung ni kita duduk kat atas. Punca kuasa 3B. Punca kuasa 3B. Yang songsang ni duduk kat bawah. Kuasa 2X. Banyak X kuasa 2 lah. Kuasa 2. Boleh faham tu? Boleh. Boleh. Ni yang bawah ni yang songsang. Boleh. Yang atas ni yang berkadar langsung secara berkadar langsung lah. Berkadar langsung. Yang atas. Okay, jadi kita tukar juga jadikan W sama dengan K punca kuasa 3V. per Per X. X square.
Okey, ini jawapan akhir. Okey, B, F berubah secara langsung dengan G. Maknanya saya tulislah G dulu. Dan H square, boleh H cube. Dan ni maknanya dua-dua secara langsung. Okey, yang tu secara langsung, yang dua secara langsung. Dan secara songsang kita buka bawah. Punca kuasa 2T. Boleh kan? F sama dengan K, Boleh. G, H, Q G, H kuasa 3 per per punca kuasa T. T. Ini jawapan akhir. Okey. Dan C, soalan C dia kata apa? Pecutan bagi sebuah objek A lah tu. A berubah secara langsung dengan jarak lalui iaitu J, secara langsung J kat atas lah. Dan secara songsang dengan kuasa 2 masa T. yang diambil. Okay. Kuasa 2T lah, kuasa T, kuasa 2. Okey, jadi saya teruskan jawapan lah. A sama dengan KJ J. J per T kuasa 2. Okey. Boleh? Boleh. Walaupun nampak senang, nampak boring, janganlah awak memandang rendah pada soalan-soalan ini. Okey, soalan-soalan moden ni kita mesti dapatkan A, confirmkan dapat A dalam SPM, tetapi pada masa yang sama jangan pandang rendah lah. Kadang-kadang benda yang senang pun kita boleh susah. Dia umpama Liverpool memandang rendah pasukan yang bawah-bawahan. Itu kalau. Dia tak boleh pandang rendah. Kita kena apa semua orang kita kena pandang sama. Tak kira lah tim tu rendah ke, tim tu kuat, kita kena Pandang sama. kita hormat. Menghormati. Jadi soalan ni pun kita kena hormat. Agak walaupun kacang apa-apa, jangan kita memandang rendah. Okey, takut nanti kita Kalah. Jatuh. Salah. salah, bukan kalah salah. Muhammad salah. Okey. Nombor 2. Masa yang digunakan T jam untuk menyusun kerusi di Dewan berubah secara langsung. Saya boleh tulis tu dengan ayat-ayat yang dia bagi ni. T untuk jam, time. Menyusun di Dewan berubah secara langsung dengan bilangan kerusi C dan secara songsang dengan bilangan pekerja P. Okey, secara songsang. Jadi saya boleh tulis T berubah secara langsung. Secara langsung adalah C, betul? Ya. Dan secara songsang adalah P. kat bawah. Okey, jadinya saya dah dapat lah ni kot. Tak ada apa lagi. Jadi saya T sama dengan K C per P. Okey, so saya nak jawab soalan yang ni. Diberi bahawa 5 orang pekerja menggunakan masa 2 jam. Okey, pekerja tu kat bawah. Jadi pekerja kat bawah. Jadi T dia dalam masa 2 jam. Okey. 5 orang pekerja menggunakan masanya untuk menyusun 1000. Jadi sekarang saya ambil 5 orang pekerja. 5 orang pekerja ni huruf apa? P Ha. 5 orang kat bawah. Jadi chair tu, C tu kerusi berapa? 1000. 1000. K. K kita tahu lah. Jadi 2 kali 5, 10. Lepas tu 10 bagi 1000 berapa? 0.01. 0.01. 1 per 100 ataupun 0.01. Jadi kita dapat nilai sebab dia kata ungkapkan T je, tak ada apa pun. Jadi T sama dengan 0.01 C Per per P. P. Okey, betul ya? Yang buat tu betul ya? Betul. Okey, tanya. Yang salah betulkan, yang tak buat, buat. Yang dah buat, right. Alhamdulillah. Okey, baik. Nombor 3. Diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan secara songsang dengan P. Okey, jika M sama dengan 4.8 dan apabila N sama dengan 6 dan P dengan 1.5, hitung nilai P apabila bla bla. Ni saya baca kan. Okey, saya pergi dulu dengan yang diberi ni. Diberi M berubah secara langsung dengan kuasa 2N dan secara songsang dengan P. Kita tulis dulu apa yang dia bagi.
Jadi N berubah secara langsung dengan kuasa 2N jadi N square. Dan secara songsang dengan P maknanya P kat bawah. Boleh? Boleh. Saya tulis M, apa dia? Sama dengan Sama K dengan K N N kuasa square 2 per P. per P. Okay, jadi M kita sekarang ni dia bagi yang ini 4.8. M 4.8, N sama dengan 6, P 1.5. So, kita masukkan nilai-nilai yang bagi. M ini adalah 4.8. K, N kita berapa? 6. 6 kuasa 2. Kuasa 2. Per P kita adalah 1.5. 1.5. Jadi kita dapatkan K adalah K sama dengan 4.8 darab 1.5 darab dengan 1.5 bahagi dengan 6 square. Betul ke? Betul. Betul. Dapat berapa? 0.2. 0.2. Okey, dapat K sama dengan 0.2. Jadi sekarang ni saya perlu tulis balik K, nilai K yang saya dapat itu kat sini. Iaitu M sama dengan 0.2 N square per P. P. Okey, terima kasih. Lepas itu, saya perlu cari nilai yang dia suruh carilah. Hitung nilai P apabila M kosong berapa? Hitung nilai P bila M 0.8. Jadi kita nak masukkan nilai M 0.8 dan N 2.4. Masuk je lah. M berapa? 0.8. 0.2 memang ada. N berapa? 2.4. Kuasa 2. Bahagi dengan P. P. Yang P dia suruh cari ni. P. P boleh P sini 0.2 kali dengan 2.4 square. Square tempat. Bahagi dengan 0.8. Jadi Bagi P sama dengan 0.8. 1.44. 4. Okey. Yang buat tahniah, yang tak buat tolong buat, yang salah betulkan. Sekarang dia nak nilai N pula. Okey, kita teruskan dulu nilai N tu. Jadi dia nak nilai N, kita pakai yang kita ada kat sini ni. Tapi dia bagi nilai M dengan ni. Dia bagi M dengan T juga. Jadi berapa jawapan akhir? Bagi teruslah jawapan akhir senang. 19. Siapa yang buat jawapan 19. Awak ganti, at least awak ganti nilai. 19 sama dengan 0.2. N tu adalah N tu adalah yang kita nak cari lah. Itu nilai N 0.2 N square, lepas tu bawah tu dia bagi 3.8 P. Yang ni lah awak kena cari. Maknanya awak nak dapatkan N square tu, awak kena darab 19 kali dengan 3.8, so awak kena bagi 0.2. Lepas tu awak dapatkan nilai N saja, 19. Siapa tak dapat tolong bagi tahu lah. Ataupun nak suruh saya slow sikit ke bagi tahu. Saya rasa saya slow kan. Habis slow kan. Okey, soalan terakhir kot ni. Ya. Tepat jam 12.50 ni adalah soalan terakhir. Jadual di bawah menunjukkan perubahan 3 kuantiti T, E dan F diberi T berubah secara songsang dengan punca kuasa 2E dan berkuasa 3F. Itu nilai E dan B. Jadi kan, poin saya kat sini saya bagi tahu tadi dah. Kita kalau nampak je ayat ni tu buatlah diberi T berubah secara songsang punca kuasa 2E dan punca kuasa 3F. Maksudnya, bolehlah T berubah secara songsang kena ada satu lah kat atas. Okay, dengan punca kuasa 2E. Dengan punca kuasa 2E. E. Okay, lepas tu dia kata dan. Maksudnya dan ni maknanya songsang juga lah kan. Kuasa 3F pun Ya. songsang juga. Jadi 1 per kuasa 3F. F Kuasa plus 3 3. ni. Yang kuasa 3 macam tu lah kot. Okay. Inilah kita punya ungkapan secara keadaan songsang lah. Keadaan songsang yang ungkapan ni. Okay, jadi saya perlukan tukar kepada macam biasalah T sama dengan, jadi K kita akan duduk ke mana? Kalau awak pening awak tak payah letak, kalau awak tak tepi dulu tak apa. Okey ke? Faham ke? Okey, faham. Tak tepi dulu.
Tak tepi dulu. Lepas tu baru kita pergi kepada ni lebih dah dapat lah persamaan kita lah. Sekarang kita pergi kepada soalan dia nak hitung nilai A dan nilai B ni. Kita kena cari nilai K dulu. Untuk dapatkan nilai K, kita pergi kepada persamaan yang lengkap ni semua ni. Kotak tu lengkap semua ada. Yang ni satu tak ada, yang ni satu tak ada kan. Standard lah dia tanya. First kita pergi kepada yang lengkap tu. Kenapa? Sebab kita nak cari nilai K tu. Jadi saya pergi T tu saya dapat kat situ 5. Betul ya? T5. T5. K. Satu per punca E kita adalah 1.44. F kuasa 3 kita adalah berapa tu? 2 kan? 2 kuasa 3. Okay, awak boleh tekan kalkulator je ni ya. Tekan kalkulator. Jadi saya tekan Sat. 1 bahagi punca kuasa 2 1.44. Dapat sini. Okay. Saya sikit belajar. Dapat kat sini saya dapat 3.5/6. Jadi dapat 1/8. Betul lah? Jadi saya darab dia dapat 5/48. Darab je atas dengan atas, bawah dengan bawah. Sini 5 lah, biar je 5. Jadi nak dapatkan K maknanya 48 saya kena kali dengan 5, saya kena bagi dengan 5, betul? Betul. Saya boleh potong 5 dengan 5, jadi K adalah 48. Okay, dapatlah K 48. Bila kita dapat K dengan 48, saya balik kepada persamaan yang saya ada kat sini tadi. Mana persamaan saya tadi? Yang ni. Untuk pakai balik persamaan itu, tapi saya perlu ada nilai K kat situ. Iaitu T sama dengan 48 per boleh gabung lah sebab dia darab, saya boleh pilih nak E, punca kuasa E ni awak boleh letak sekali. Macam tu. Ni dah persamaan kita. Jadi awak ganti je lah. Sebab soalan minta E, ada maksud minta E lah, dia minta nilai T ni. Kan? Dia nak A ni maknanya dia nak nilai T lah. Jadi awak ganti E dengan 36, F dengan 0.4. Okey, jadinya awak letak T ni awak ganti dengan A, 48. Punca kuasa 2E ni awak letak 36. F kuasa 3 ni awak tulis 0.4 kuasa 3. Betul kan? Betul. Okey. Minum air dia apa tak? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dah. Tekan kereta sekejap. E dapat apa? 125. Apa bagi? Awak tekan kan? Tak, saya check. 125 ya? Ya. Okay. A dapat 125. Satu lagi kita nak cari nilai B. Nilai B ni adalah nilai E. Kita nak cari nilai E. Jadi sekarang ni awak perlu ganti yang T dengan nilai 0.256. Kita hijau ni. T adalah 0.256. Okay, 48 tu kekal per. Okay, saya nak B adalah E. Jadi maknanya saya kena buat punca kuasa 2B darab dengan 5 kuasa 3. Okay. Jadi sekarang ni saya perlu macam mana nak buat ni ya. Ini 48. Ini punca kuasa 2B. Yang ni 48 saya bagi dengan 125. Bagi juga dengan 0.256. Tu punca kuasa 2B dapat. Cuba tekan balik dapat apa? 48 bahagi dengan 125. Mana dapat 125 kan? 0.2. Ha? 5 503 bukan 125. Tu berapa? Oh. Okey. Dapat kan? Dapat 3/2. 3/2 ni berapa perpuluhan? 1.5. Jadi B sama dengan 1.5 kuasa 2 lah. 2.2. 2.25. Pandai 2.25. Okey, ni satu jawapan. Okey, boleh dapat. Siapa yang jawapan yang buat? Fatin buat Dapat.
Ni Nabila. Dapat. Dapat. Lagi siapa? Syahira. Dapat. Ni yang saya nampak ni semua yang on mic lah ni. Siapa kot lagu kan? Sebelum saya tamatkan kelas, saya nak awak isi kehadiran dua macam selalu. Kali ni saya akan buat kehadiran, saya tak mau buat list lah, saya akan buat poll nanti saya kira lepas ni saya buat. Lepas tu tu yang pertama, saya nak bagi kerja. Latihkan diri 1.3B. Ada berapa soalan lah? 2 soalan tak payahlah, terus buat latihan intensif lah. Latihan intensif. Boleh? Boleh. Apa putih tak ada kan? Apa pun ha je kan? Latihan intensif apa ni? Okey, tulis. Saya tulis kat sini ya. Ni kerja rumah awak. Kerja rumah. Nampak tak? Saya tulis. Nampak. Okey, latih. Kena extensif. Intensif lah betulnya kan? Dia ni extensif ya. So, adalah extensif. Okay. Yang ni saya minta awak buat semua nombor genap ke ganjil? Genap lah, nombor genap. Maksudnya soalan nombor 2, soalan nombor 4, nombor 6, 8, 10. Itu sampai berapa? Sampai 13. Sampai berapa? 13. Sampai 13. Jadi maknanya sampai 12 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, ada 6 soalan yang awak perlu buat di rumah. Okay, soalan ini perlu hantar tak? Hantar je lah. Hantarlah. Hantar kat saya, maknanya bukti awak buat je lah. Saya tak semak. Saya akan semak secara ni di buku nanti. Okey, hantar dekat saya bukti awak dah buat. Tu je. Boleh? Okey. Okey lah, saya nak semua. Semua yang ada. Scientist dan engineers. Okey, yang tak ada tu tak payah lah buat macam mana. Nanti saya bagi yang lain pula. Okey, boleh? Group Boleh. Setakat ni ada soalan tak? Syairah tanya tadi group ke personal? Grup apa? Group ke personal nak hantar homework? Boleh juga hantar saya dalam grup supaya bagi semangat kat kawan-kawan lain. Okey. Kalau hantar kat personal pun boleh lah. Tapi kalau awak hantar kat grup tu, orang lain tengok lemak. Aku tak buat lagi lah, aku nak kena buat lah. Macam tu. Okay, jangan ada perasaan. Jangan dia ni hantar apa tu. Dah saya tahu lah. Soal itu. Jadi hantar. Bila tarikh tutup penyertaan ini, tarikh akhir hantar assignment ini pada sebelum kelas yang akan datang. Sebab itu pada hari Selasa depan. Okey? Okey. Lagi awal. Tapi kalau awak dah siap, awak hantar je lah kat saya. Okey. Tak payah tunggulah. Okey, ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada lah. Ada. Awak saya nampak saya gemuk dalam video. Saya kurus je kot kan. Pipi saya nampak tembam. Dah cabi pun. Memang tembam tu. Lepas ni saya nak off kamera. Dah cabi. Okey. Okey, baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya harap awak sihat-sihat dan juga sentiasa bersemangat dalam menghadapi dugaan dan cabaran ni lah. Okey, pelajar ADMET atau pelajar MET adalah pelajar yang sanggup menghadapi cabaran. Tidak sekali kan berputus asa. Okey, jatuh bangkit kembali. Itu moto kita. Jatuh bangkit kembali. Okey, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ego. Cikgu. Cikgu. Terima kasih, Ego. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa isi kehadiran ya. Jaga diri.
Semua Ya, dah ya, alert. ya. Ya. Okey. Okay, jaga diri kau, bye. Assalamualaikum. Salam tuan. Ini yang kita lihat.